الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni kita dapat lagi menyambung siri kuliah kita daripada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. InsyaAllah pada malam ni bab Al-Miskin alladhi la yajidu ghina wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi. Ini bab orang miskin yang tidak mempunyai kecukupan dan dia tidak diketahui, yakni dia tu sebagai miskin lalu dapat disedekahkan kepadanya. Hadis 916. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan walakin al-miskinu walakin al-miskin la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu bihi fayatasaddaqu alayhi wa la yaqumu fayas'alu an-nasa." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang miskin yang mengelilingi manusia, yang ditolak oleh sesuap ataupun dua suap makanan, sebiji atau dua biji tamar. Tetapi miskin yang sebenar ialah orang yang tidak mencukupi, orang yang tidak mempunyai kecukupan yang dapat mencukupkannya dan tidak disedari lalu diberikan sedekah kepadanya, dan dia pula tidak pergi meminta orang ramai. Jadi hadis ni dia berkait dengan hadis sebelum daripada ni, iaitu larangan daripada meminta. Jadi bila seseorang itu dilarang daripada meminta, jadi macam mana? Kadang-kadang dia ni miskin tak ada siapa tahu. Jadi kadang-kadang dia tu miskin tidak diketahui oleh orang ramai, maka tak ada siapalah sedekah kepada dia, nak minta tak boleh. Jadi Nabi SAW memberi peringatan kepada orang-orang beriman masyarakat ni, bahawa orang miskin yang sebenarnya tu kamu tak sedar ada di kalangan kamu. Jadi kalau dia tu mari minta sedekah, boleh sesuap nasi, kita kata sepinggan nasi lah, sebuku nasi, sebuku pagi, sebuku petang, tu tak miskin lagi tu. Tidak miskin dalam erti kata yang sebenar. Miskin juga, tetapi tidak miskin yang sebenar-benarnya. Jadi orang miskin tu bukanlah orang yang yatufu 'alan nas. Kalau bahasa kita kat, dia jajak rumah orang. Dia pergi sorang-sorang minta, tak ada ke awak minum air. Jadi setara tu tidak dikira sebagai miskin yang hakiki, yang sebenar. Miskin juga, jadi dia boleh sesuap nasi tadi, dia pun pergi pula cari. Maknanya tak cukup tu setara tu, tidak dapat memenuhi hajat dia, ataupun dia boleh sebutir tambah, enggak mana cukup, lalu dia pun pergi lagi. Jadi lagu tu tidak miskin dalam arti kata yang sebenar. Tetapi miskin yang sebenar ni orang yang tidak mencukupi, tidak mempunyai kecukupan,
Orang yang tidak ada harta yang dapat mencukupkan keperluan dia. Maknanya miskin ni, pada antara kayu ukur dia, orang tu ada hajat. Hajat ada. Semua kita ada hajat belakang. Tetapi dengan pendapatan yang dia ada, dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, tidak dapat mencukupkan keperluan dia. Jadi kadang-kadang dia terpaksa kurang ke sedikit daripada sepatutnya. Mana kalau orang lain tu boleh lah 3 kali sehari makan nasi, dia ni boleh jadi sekali sehari. Dah. Orang lain boleh lah 2 cawan 3 cawan sehari, dia 3 hari sekali secawan. Mana dia terpaksa kurangkan sedikit daripada belanja dia, daripada dapat memenuhi hajat dia. Lepas tu orang kata makan nasi sekali sehari pun telur ya. Dah. Telur ikan selayar. Dah. Kalau jumpa ayam atau daging tu nanti rebel lah. Maknanya itu dia hajat tu ada, tapi dia tidak dapat mencukupkan. Hajat dia tu tadi tidak dapat disempurnakan dengan pendapatan yang dia ada. Ibarat kalau kita kata belanja kasar dalam rumah dia tiap-tiap bulan 2,000, pendapatan dia tu 1,500. Gitu lah. Kalau orang lain standard dia tu 2,000 sebulan, dia ni hak adanya 1,500 je. Jadi 500 tu nak gagal mana, nak cari mana. Jadi terpaksalah dia kena berjimat, ikat perut, tengak sikit duduk. Jadi dia ni wala yuftanu bihi, tidak diketahui. Orang tak perasan pun dia tak ada fitih. Orang tak tahu pun dia apa ni tak makan. Tak ada siapa sedar pun, moga nampak air jalan sepo kita dah bucik pun kita juga. Jadi keadaan dia tu sebagai miskin tak ada siapa sedar, orang tak perasan, tapi keperluan dia tu tak cukup. Dah. Jadi kalau keadaan dia miskin tadi disedari, maka orang lain dapatlah sedekah pada dia. Maknanya di sini untuk tahu ni keadaan seorang itu miskin tak miskin, maka kewajipan masyarakatlah dia tanya khabar. Tu email. Amil zakat ni, dah, amil zakat dari erti kata yang sebenar, bukan kata dia kutip pitih. Lepas tu suruh kepada pihak yang berwajib tu, dah. Amil zakat sebenar ni dia kena betul-betul buat banci. Kena buat banci. Dah. Kita ni banci terus je. Anak apa orang atas rumah, dah berapa ada. Banci lagu tu tidak boleh. Waktu bahagia kita nak ambil, kita nak collect piti. Ni banci ni, banci kita nak bagi ni. Banci nak bagi. Tanya pendapatan berapa, dah. Anak berapa, pakai motor kau, ada kereta kau tidak. Dah. Rumah ni lagu mana, nyewa kau, dah, rumah sendiri dah kau. Mana benda-benda lagu tu perlu pihak berwajib, dah. Maknanya hak ni kena ambil suku lah. Ambil suku, kena pergi tengok, pergi tengok umur setara mana, supaya tidak tercicir. Mana demon ni kalau bahagia dapat zakat memang perlu dapat. Bukan kata hujan turun juga berceretek, basing, periuk, beledi. Ni nanti apa? Tak ada. Hak atak bocor. Tak boleh nak tukar. Dah. Jadi benda-benda lagu tu kadang-kadang dia tak minta. Malu nak minta. Tapi kalau mengikut dalam hadis Nabi, begitu juga dalam syarah-syarah hadis mengatakan bahawa orang lagu ni dipanggil al-masturul hal. Keadaan dia tu tidak diketahui. Melainkan kena selidik lah. Jadi hak ni lah kena pergi cari. Pergi cari biar keperluan dia tadi, hak dikatakan la yajidu ghinan yughnihi. Jadi hak dia nak keperluan rumah dia tu dapat dipenuhi. Anak-anak juga biarlah sehat lah, dah. Tidak kata anak tu pipi cekung juga, dah. Susu pun tak je minum, dah.
hak adanya boleh kena Maggi je. Tu kena ambil kira. Sebab itulah dalam bab pengagihan zakat ni, kalau mengikut cara Sayyidina Umar, dia mengarahkan kepada orang-orang bawah dia, idza a'taitum fa'aghnu, idza a'taitum fa'aghnu, bila kamu memberi zakat kepada asnaf ni, bui itu biasa apa cukup. Sebab dalam hadis ni kata la yajidu ghina yughni, orang itu tidak ada kecukupan yang dapat mencukupkan keperluan dia. Maknanya bila kita bagi zakat ni, kita biar dia kaya. Biar dia kaya. Lepas tu tak boleh dah lah pada ni. Lepas ni tak payah dah. Biarlah betul. Maknanya target kita zakat tadi, bila dia dapat, idza ataitum fa'aghnu, bila kamu berilah kepada mereka itu sampai mereka tu kaya, cukup. Maknanya tahun depan tu dia boleh mari bayar. Ataupun tahun depan tu dia tak payah minta dah. Dia tidak asnaf dah. Mana hendaknya dia ni mula-mula asnaf dah. Asnaf dulu terima zakat. Kemudian 1 tahun tu pula dia terkeluar daripada senarai. Mana kalau orang nak bagi pada dia, dia kata hamba tak layak dah terima zakat. Tidak kata 20 tahun sebagai penerima zakat. Maknanya lagu tu tak capai maqasid zakat tu tak capai. Matlamat daripada pengagihan zakat tu maknanya tidak tercapai, mana ada sesuatu yang tidak sempurna. Sebab dalam mengikut kaedah Sayyidina Umar tadi, bui itu biar dia kaya. Jadi tahun ni dia tak payah terima zakat, tahun depan dia pula bayar zakat. Hak tu sepatutnya. Mana target, orang kata target pusat zakat, biarlah orang ni tahun ni dia terima, tahun depan tak payah, tahun depan ni pula dia pembayar zakat. Lagu tu. Jadi bila begitu, kutipan zakat tu dia kena berkesan lah. Agak berkesan, jangan ada tirih, jangan ada bocor. Mana bagi tu kena tengok berjuruh benar. Gak bagi ni pula dari segi kaedahnya, hak lapai asnah tu bukan kata masing-masing tu dapat 1/8 tidak. Kalau hak mengikut berdasar kepada kaedah maslahah, kaedah maqasid ni, dia kena tengok keperluan. Kalau fakir miskin tu ramah, dah kena ramallah bahagia dia tu. Kalau kata tak ada bahagia wafir riqaq, dah orang hak dalam perhambaan ataupun bahagia al-gharimin, orang yang terpaksa buta kerana ditimpa musibah, bahagia tu, orang tu tak peramah dah. Orang ramah miskin, jadi kita kena banyak bahagia miskinnya dah. Kalau kata bahagia amil, takkanlah bahagia amil 2 orang ni sama banyak dengan 500 orang dalam sebutir kampung. Tak boleh lagu tu. Dia kena bahagi tu mengikut peratusan hak munasabah. Banyak kerja lah supaya berkesan tu dalam pengagihan zakat. Jadi Nabi SAW menyebut di sini, maknanya kena perhati molek. Miskin hak di sini mana miskin yang kita tak sedar dia tu miskin. Sebab dia tidak meminta. Dia tidak minta sebab dia bersabar dalam keadaan dia berhajat. Ni kena ambil kira. Maknanya kita ni kalau kita orang kaya kena pandai saing lah. Kena tengok dah. Terutamanya kita ni hak biasa hidup dalam susah, kita boleh dah cara hidup orang kaya, cara hidup orang susah. Jadi ini nak imbang bahawa nak seimbangkan antara larangan daripada meminta, kemudian orang itu bersabar dalam keadaan orang itu bersabar sehingga dia tidak meminta-minta. Jadi Islam ni jaga, bukan kata tak boleh minta. Jadi bila tak boleh minta, takut nak minta tu, jadi dia tu jiwa sorat. Tak ada siapa mai tolong dia. Maka sebab itulah ada hadis seperti ini mengingatkan kepada orang beriman, kepada masyarakat, pada pihak berwajib, kena periksa molek. Kena cek molek. Orang-orang yang miskin yang bersabar dia panggil. As-sabir 'alal hajah. Dia tetap bersabar walaupun dia berhajat. Kemudian babu karahatil mas'alati linnasi.
Ini bab larangan daripada meminta-minta. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajul yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamah laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan terus menerus meminta daripada orang ramai sehingga dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya itu secebis daging. Tak ada. Secopeng daging pun tak ada. Jadi hadis ni memberitahu kepada kita bahawa sikap ataupun tabiat suka meminta-minta ni dia payah nak berhenti. Sebab mudah. Tak payah kerja. Allah tangan kan. Ada orang bagi lalu. Jadi relax. Maknanya dia pun tak perlu lelah, tak perlu, cumanya tebal muka sikit je. Dah. Jadi sikap meminta-minta ni, mana kalau seorang tu tidak baiki, sampai mati ni. Sampai mati akan berterusan sifat lagu ni. Sehingga hari akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan tidak ada secebis daging di wajahnya. Sebab apa? Sebab dia di dunia dia tak malu muka, tebal muka-muka dia tu minta dengan orang. Minta dengan orang. Dalam keadaan tubuh dia sihat, boleh buat kerja. Tak. Dalam keadaan dia ada dah pitih. Ni tak sepatutnya berlaku. Maka sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut Nabi SAW menyebut kepada kita, man sa'ala amwalan nasi takathura, man sa'ala amwalan nasi takathura fa innama, sebenarnya sesiapa yang meminta harta daripada orang ramai ni kerana takathur, nak peripun banyak. Jadi cari makan dia tu dengan cara minta sedekah, kaya jasad tu. Dah. Sebenarnya fa innama ya'khudhu jamran minan nar, sebenarnya dia tu ambil bara api. Dia ambil bara api sebenarnya. Kalau dia boleh tu, dia tak ada api, bara api ataupun batu yang dipanaskan. Falyastaqilla au liyastaksir, ikut dia lah, nak ambil sikit ke nak ambil banyak. Mana api tadi dah, dia nak ambil banyak kan ambil sikit di akhirat. Mana dia kena fikir perbuatan dia tadi minta daripada orang ramai untuk takasur, nak hipung harta, tak, sebenarnya dia ambil api neraka, ikut dia lah, nak ambil banyak ke sikit. Bukan kata Nabi ada pilihan. Mana kamu fikir sendirilah, nak ambil api neraka ke ataupun tak sih. Jadi hadis tu menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan meminta-minta hak dilarang ni dalam keadaan kita sudah ada dah kecukupan kita. Dah. Sebab dan minta ni dia payah. Kadang-kadang orang main minta dengan kita kan. Marilah 10 ya nak makan nasi. Dah. Nak makan nasi. Kita pun 10 ya. Dah. Kita dah itah tengok ujung tu. Dah tak ada tangan lagi. Saat ni kata nak minta makan nasi. Kita dah faham makan nasi pagi ni. Dah. Jadi kalau dia minta pula, tak tahu lagi nak makan nasi bila. Dah. 20 tahun lagi ke? Tak tahu tu. Dah. Tapi kalau kita kira hajat kita boleh makan pagi sekali, petang sekali, cukup dah lah. Dah. Tapi orang-orang seperti lagu ni, bila dia biasa meminta-minta, boleh dah 10 ya, dia pergi minta pula ke depan. Dari segi dia tu, kita kata nak lepas kenaling dia tu, ketal lutut dia tu, boleh dah 10 ya. 10 ya makan pagi ni, dah. Tak tahu lah setara mana dah. Cukup belaka tu. Jadi bila seseorang tu minta, dia payah berhenti, di akhirat dia dibangkitkan dengan tak ada wajah, tak ada daging di wajah dia. Ini orang panggil al-jaza'u min jinsil amal.
Balasan mengikut jenis amal. Mana kalau orang tu minta atas dunia ni seolah-olah tak ada muka. Mana tak ada malu sikit abu. Maka tak ada lah daging ataupun muka dia tu di akhirat. Adanya kogok. Adanya kogok. Kemudian hadis berikut. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun min yas'ala ahada fayu'tihi aw yamna'ah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang daripada kamu ni kalau dia mencari kayu api boleh sebekah huzmatan, lalu dia pikul atas belakang dia, atas bahu dia, itu lebih baik lagi daripada dia meminta daripada sesiapa, sama ada orang itu bagi kepada dia ataupun tidak. Maknanya dia ni lebih baik ambil kapak, ambil tali, masuk dalam hutan cari kayu api, carilah dalam kayu getah orang, hak mana-mana jatuh tu, boleh sebekah pergi jual. Itu lebih baik lagi daripada dia minta sedekah. Kalau dia orang wi, muja baru. Kalau orang tak wi, malu saja. Jadi daripada dia tu malu, ataupun dia dapat dalam keadaan terhina, dia tidak mendapat dalam keadaan lebih menghinakan lagi, lebih baik dia cari kayu api. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di sini, cari kayu api ni adalah satu, kita kata satu usaha lah, usaha yang terpuji, termasuk dalam bab kasbul halal, mencari harta halal. Tapi takut kita kata gala ni mana dah guna kayu api, guna gas, jadi kita kena faham maksud Nabi, bukan kata semata-mata kayu api tu maknanya dalam banyak-banyak keperluan manusia, gapo orang paling utama, orang paling nak sekali, orang nak masak, nak makan, jadi tentulah guna kayu api. Dan kayu api ni benda yang mudah. Kalau kapung tak boleh tahan kena jual lah, cari pucuk meding, jual tu, tapi jangan ambil pisau orang tanah lah, tak boleh lah. Mana hak ni dia panggil dia bahah pula. Cari kayu api ni mana? Tanah persendirian ke ataupun tanah kerajaan? Kalau tanah persendirian, benda tu ada nilai ke tak? Kalau orang tengok saja, orang tengok saja tak teliu dah, tu tak apa lagi. Tapi kalau harta orang, kita pergi kerak dah hotel orang, nak ambil wak kayu api, tak boleh lah menceroboh. Ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda yang simple. Benda yang simple maknanya hak modalnya tenaga pergi cari kayu api. Ambil mana tempat-tempat, kita kata di tepi jalan ke, tepi jalan tu maknanya TMB nak tunggu TMB mari, baik kita tebal, tapi kena beringat juga dia kira menceroboh hak kerajaan, tak boleh juga. Mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di sini, nak cari harta ni orang tu boleh berusaha dengan tenaga yang dia ada. Hak ni dia jual. Kalau dia ambil upah, pergi tanya orang, nampak depan rumah ni tak ada orang nyapu ke, upu-upu panjang ni mari kita tolong cabut, tolong kutik sapah ke apa ke, tawar diri wak kerja lagu tu. Itu tak apa. Maknanya kita dapat sesuatu tu dengan cara kita buat kerja, bukan semata-mata minta, tidak. Maknanya kita mari tanya kerja kosong ada ke tidak, gapo boleh tolong, tu boleh. Cuma Nabi sebut di sini asas dia cari barang dan buat nego. Jadi seperti kita katalah cari dalam semok tu dah, dalam gok tu pucuk meding jual, boleh lah kita kata lepas. Mana boleh usaha benarnya. Piti-piti ni boleh cari, bukan kata kita tak ada tangan minta.
Sayyidina Ali dulu dah dalam riwayat menyebut dia pergi kutip jerami tu. Kutip jerami jual kepada tukar besi. Maknanya kena kerja. Kena buat kerja, tak boleh. Dah. Dia ada satu keadaan mana kita boleh pergi minta kerja dengan orang. Kita nak beri perkhidmatan, lepas tu orang tu bersedekah pada kita, tak apa. Dia sebab dia kira kita tidak menghina diri, minta daripada dia. Sebab ada kita nak beri perkhidmatan pada dia. Orang panggil ambil upah, tak apa. Atasnya kita tak ada tangan minta sedekah. Kemudian ada juga dalam perbahasan orang panggil kritik terhadap golongan tasawuf, golongan sufi. Golongan sufi ni satu peringkat latihan dia. Ni kalau orang tu terikat dengan guru mursyid lah, syekh dia. Syekh dia kata awak ni nak naik darjat, tak kena pergi minta sedekah. Kena pergi minta sedekah. Mana git minta latihan untuk jadi jiwa tawaduk, untuk jadi hamba Allah Ta'ala, untuk merendah diri, nak buat sifat takabur, dia diarah untuk minta sedekah. Tu tak boleh, tak betul. Bukan cara tu. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan hadis. Jelas hadis ni kata jangan kamu minta, tak ada tangan minta. Jadi walaupun niat tu betul, tak boleh. Niat yang betul tidak boleh menghalalkan cara. Mana Nabi tak minta sedekah ni. Tiba-tiba guru tarekat tu, biasanya hak jenis ngarut lah. Kalau hak ikut sunnah Nabi, tarekat ataupun tasawuf, hak benar-benar tuling ikut sunnah Nabi, dia tak jadi lagu ni. Sebab Junaid kata ajaran kita ni mengikut wahyu Allah, sunnah Nabi. Tu tasawuf. Kita boleh buat ukuran lah. Macam-macam bentuk penyelewengan ni dah. Kalau ada pakar serba dah, pakar serba janggut ngatik dalam gelak caputin jatuh, hak tu jelas dah. Kita takkanlah kita nak bela. Jadi salah bagi syekh tu bagi salah dengan anak-anak murid dia, tak kira tina jatuh. Ataupun syekh ni suka anak murid ni bokok diri berlutut jauh lagi jalan itik mari salah dengan dia, tu barang tak betul. Sebab itu ta'zim, menganggap hebat tu ta'zim. Orang panggil merendah diri, dia macam perbuatan rokok tu, itu untuk Allah Ta'ala saja. Jadi kita boleh ced dah kalau mana tu guru menyeleweng, kita boleh nata. Sebab bukan lagu tu cara kita nak didik anak murid kita. Jadi supaya minta sedekah ni lah, bukan cara tu yang diajar oleh Nabi supaya kita tawaduk. Tawaduk ni mana kita bersedia menerima teguran orang lah. Kadang-kadang kita ni demo sebelah kita nak curik, mai papak sikit, kita keling dah dia. Tak ada tawaduk tu. Tawaduk ni mana orang tegur tu kita boleh terima dengan hati terbuka. Sebab orang sebut tu pada kita benda kebenaran. Tawaduk ni mana tunduk pada kebenaran. Tu sebenarnya. Tidak mengangkat diri kita lebih daripada orang lain. Bukan kata pun akak diri semacam. Ramai-ramai tu guru pun nak kaku juga. Aku ni hebat. Tu tak boleh, tak betul. Kita boleh ced dah. Jenis purang aku tu. Dia kata budak tak puk. Jadi hak tarbiyah Nabi ajar pada kita gi buat kerja. Bukan kata tarbiyah tadi gi minta sedekah. Walaupun ada bagi dalam kitab ada sebut. Macam mana seorang tu nak naik makam dia terpaksa. Dia dilatih, diajar oleh syekh dia tu berapa tahun gi minta sedekah. Nak capai makam. Tu tak betul. Sebab hak Nabi tarbiyah ajarnya cari kayu api, pergi jual ataupun ambil upah. Jadi kadang-kadang kita tengok baik pengakak pula. Baik pokok pengakak pula. Giwi salam kita, dah. Cik, ada gapo boleh kita tolong? Pak cik, dah. Kita pun suruh dia
nyapu sapu apa semua dah, bersih rumput. Lepas tu kita pergi ke dia. 2-3 ya dah. Dia motu mayu wak kerja, kita beri. Itu hak sepatutnya. Bukan kata semata-mata kita ada. Dia dalam agama tertentu ni ada. Agama Buddha, ada ni jenis satu hari, satu hari tu ataupun satu tarikh tu dia tunggu. Sami-sami ni tunggu diberikan untuk diberikan kepada dia tu sedekah. Makan tu Islam tidak ajar lagu tu. Islam mengangkat darjat manusia ni supaya dia tu boleh buat kerja. Jangan meminta-minta. Meminta-minta ni hanya dibenarkan bila seseorang tu dalam keadaan darurat, terpaksa. Dalam keadaan terpaksa tak apa. Kemudian babu ibahatul akhdhi liman u'tiya min ghairi mas'alatin wala israf. Ini bab keharusan mengambil kepada orang yang diberikan tanpa dia meminta dan dia tidak mengintai-ngintai. Hadis Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata'a fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni faqala khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tudbi'hu nafsaka. Riwayat daripada Umar Al-Khattab katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada saya kurniaan. Maknanya adalah Nabi sebagai ketua negara, Nabi memberikan kepada Sayyidina Umar ni ada sumbangan habuan. Ada bahagian yang tertentu. Sebab Umar ni orang niaga, tapi ada jasa-jasa dia tu, disebabkan jasa dia tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri kepada dia. Dia berkata, berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan kepada harta tadi berbanding dengan saya. Saya ni ada dah. Untuk makan ni ada dah. Nabi kata ambil. Maknanya bila pihak kerajaan dah memutuskan untuk kita mendapat sesuatu, maka ambillah. Idza ja'aka min hadzal mal, bila datang kepada engkau daripada harta ni sikit, dah tak banyak mana, ambillah. Ambil dulu. Wa anta ghairu musyrifin, dalam keadaan kamu tidak musyrif. Musyrif ni kita nampak sangat nak panjat teka-teka, panjat teka-teka tu nak, ataupun usik sama orang, bapa tak wi kita, walaupun tak minta, tapi cara dia tu panggil mengintai-ngintai, menonjol-nonjol supaya diberikan. Jadi bila kamu tidak musyrif, mengintai-ngintai, ataupun dalam bahasa kasar sikit, tak jelang, dah kadang-kadang tidak jelang, payah nak sebut gitu dah, tapi lagu itulah makna dia tu, tidak nampak jelang, tidak nampak berkehendak, tidak berkehendak, dan tidak dalam keadaan meminta-minta, maka ambillah, boleh, tak apa. Bila satu pihak nak bagi pada kita, ambil dengan syarat tadi dah, wa mala fala, kalau tidak mari kepada engkau, maka janganlah kamu memenatkan diri engkau, ataupun kamu turut diri engkau, maknanya kamu tak tengok, jangan. Jadi dalam bab ni, kalau kita memang berhak dapat ataupun biasanya diberikan kepada kita, jadi kita diarah supaya ambil lah. Jadi bila boleh tu, ambil dulu dah. Kalau kita tak save pun, lepas pada tu, dah, lepas pada tu. Macam biasanya kita tengok ulama kita ni, dia ada ke anugerah dah, tokoh mak hijrah dah. Kadang-kadang kita panggil syekh-syekh antarabangsa, dulu wabah Zuhaili dah, macam-macam lah. Setiap negara tu biasa ada, kerajaan tu bagi sebagai pengiktirafan, mana mengenai jasa dia. Bu itu bukannya sikit, bukan 2,000, 20,000,
50,000 dah. Jadi syekh-syekh ni dia ambil tu bila dia boleh dia bagi pula kepada pihak-pihak tertentu. Lagu tu mana bukan kata tolak tak, sebab tolak di situ kalau kita tengok dalam hadis ni macam tidak beradab. Jadi Nabi ajar pada Sayyidina Umar, kamu kena ambil dalam keadaan kamu tidak meminta-minta. Jadi orang sebut nama kita sebagai tokoh dah dapat hadiah, kita terima dulu dah, terima dulu, qabak orang panggil, terima qabak dulu, kemudian barulah kita bagi kepada tempat-tempat yang kita fikir munasabah. Dah. Orang tu dah, kalau dia nak minta daripada kerajaan, kerajaan tahu dah. Jadi kita lah. Jadi kita terima dulu sebagai beradab, kita bagi pula itu sebagai orang panggil kerja sosial kita, bantuan kita. Tu lagu tu. Dia macam faraid lah. Faraid ni terima dulu, lepas tu kita tak senak tu atas kita lah. Terima dulu bahagia kita. Lepas tu kita suruh abang kita, adik kita tak apa cukup dah, kita bukan kata tolak daripada awal, tak boleh. Dia kena terima dulu, lepas tu barulah bagi. Biasanya dia terima ni dia situ dah. Sebelum terima tu sedap lah dah, kita tak say dah. Jadi dia kena terima dulu, terima kemudian barulah dia bagi. Jadi bila kita berhak dapat satu sumbangan ataupun satu habuan, kita kena terima. Macam contohlah mudah dah. Macam majlis ke dah, majlis agama ke ataupun pihak berwajib ni, dia menetapkan bahawa imam tu dia ada bahagian gaji dia, allowance dia. Ya. Jadi dia kena terima lah. Dia kena terima. Tak boleh dia kata, tak boleh kita buat kerja ikhlas. Tak. Kita tak boleh terima. Macam juga guru kuliah ada bahagian dia. Dia wajar dapat. Tak. Jadi dia kata saya tak boleh ngajar lillahi ta'ala. Tak. Jadi kita terima dulu. Jangan tolak. Imam kau siapa kau, dia terima dulu. Kita jadi tuk siap kau, terima dulu. Hak lillahi ta'ala tu, hak tu kita ingat Allah Ta'ala, bukan lillahi ta'ala kita ayat kau orang. Sehingga kita tak sih. Sebab kita terima dulu. Sebab macam hadis ni lah, terima dulu dah, pemberian daripada pihak yang berwajib ni. Lepas pada tu kita nak beri pada pihak lain lagi lah. Benda-benda lagu ni penting. Sebab apa? Sebab itu sebagai tanggungjawab lah. Tidak kata demo nak suruh kita mari semua masjid dah. Kita mari lillahi ta'ala, gaji kita tak ambil. Takut jadi kecek lagu tu. Biasanya ada setengah orang ni, bila dia beritahu pada pihak masjid kita mari ceramah ni lillahi ta'ala, kita tak ambil sesen pun. Ada. Tapi masalahnya dia nak mari, dia mari, tak say mari. Sehingga masjid sebuah salah. Masjid sebuah salah. Kita tunggu dia tak mari. Kita nak cari orang, takutnya mari dah. Kita nak gugurkan dia daripada sendarat, takut dia marah dah. Cuma sedar alih dia kata kita mari percuma. Masjid tak payah. Tak say lagu tu. Jadi kita bila satu pihak ataupun pihak berwajib telah menetapkan pemberian-pemberian tertentu, itu sebenarnya nak komitmen daripada kita. Tak boleh buat alasan. Sementara kau dia jadi timai percuma, ikut dia nak mari tak say, tak boleh. Dia ada bahagian dia. Dia kena mari, dia kena terima. Itu hak sepatutnya. Supaya tidak ada alasan. Sebab kita kata kita tak bagi ke dia. Kan dia nya tak marilah. Sebab apa? Sebab dia tak cara dia. Dia nak mari tu kena tinggal go tu, tinggal go ni. Jadi kita tak bagi, tak boleh juga. Dia hak nak mari bertugas, dia ada habuan dia kena terima. Tak boleh buat alasan saya tak terima, saya tak say ni gaji-gaji ke apa ni lillahi ta'ala. Tapi bila mari bab komitmen, kesungguhan nak jaga, tak jaga, tak say lah. Jadi sebab itulah dia kena berikat molek, kemah molek, supaya ada tanggungjawab. Kita buat kerja ni dengan ada tanggungjawab. Jadi hadis daripada Umar ni memberitahu kepada kita pemberian daripada pihak yang berwajib, kita kena terima. Itu maknanya orang mengenal jasa kita, orang menghargai
usaha kita. Kemudian hadis satu lagi tu kita sambung pada minggu akan datang lah. Bab berkenaan dengan larangan daripada tamak kepada dunia. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.